أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 26. Kenapa malam ni ramai ada kenduri ke? Oh, malam Jumaat ya? Okey. Sebelum kita sambung ayat 26, kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 24 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maksudnya, lalu dia telah memberi minum untuk kedua-duanya, kemudian dia berpaling kepada teduhan, lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bagi apa yang engkau telah turunkan kepadaku daripada apa-apa kebaikan sangat berhajat. Pengajarannya, pertama, seorang pendakwah antara sifat pendakwah ialah hendaklah sentiasa melakukan kebaikan kepada orang lain. Sama ada bantuan dalam bentuk duniawi, lebih lagi bantuan dalam bentuk agama. Bagaimana Nabi Musa AS begitu mudah membantu dua wanita yang memerlukan bantuan, walaupun beliau sendiri dalam keadaan penat dan lapar. Yang kedua, setiap kebaikan yang dilakukan kepada orang lain hendaklah ikhlas kerana Allah. Dan tidak mengharapkan
apa-apa balasan atau upah. Yang ketiga, melakukan kebaikan kepada orang lain dengan mengambil upah adalah tanda tidak ikhlas dan ada kepentingan diri. Yang keempat, setiap manusia sentiasa fakir, iaitu berhajat kepada Allah dalam semua perkara dan keadaan. Walaupun dia adalah seorang Nabi. Yang kelima, semakin mulia dan tinggi kedudukan seseorang, semakin mulia dan tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin besar ujiannya. Sebagaimana Nabi Musa AS lari membawa diri kerana takut dibunuh oleh Fir'aun. Dalam perjalanan yang sangat jauh, dan masih sempat membantu orang lain walaupun dalam keadaan penat, letih dan lapar. Yang keenam, antara jenis tawassul yang dibenarkan ialah bertawassul dengan sifat Allah, iaitu sifat rububiyah. Dengan memulakan doa dengan Rabb, wahai Tuhanku. Yang ke-8. Yang ke-7, harus berdoa
dan memohon kepada Allah dengan menyebut keadaan orang yang berdoa tanpa meminta hajat yang diperlukan. Okey, boleh? Boleh faham ah? Apa contohnya? Apa contoh? Ah? Tak contoh. Nabi Musa meminta doa kepada Allah dengan hanya menyebut keadaannya. Apa keadaannya? Lapar, fakir. Tapi dia ada sebut dia nak apa. Ha. Sama juga dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Dengan menyebut dia telah zalim. Bukan dia zalimi ya. Dia zalim pada diri sendiri. Apa dia minta untuk minta ampun ataupun minta keluar daripada perut ikan. Okey, ayat 25. Faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Maksudnya, lalu telah datang kepada Nabi Musa salah seorang daripada dua perempuan itu berjalan dalam keadaan malu. Dia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu, menjemput kamu untuk dia membalas kepada engkau balasan upah apa yang engkau telah memberi minum kepada kambing-kambing kami. Maka tatkala dia datang kepadanya dan dia menceritakan kepadanya, kepada bapa perempuan, kisah-kisahnya, dia berkata, iaitu bapa perempuan berkata, la takhaf, jangan takut, engkau telah selamat daripada kaum yang zalim. Pengajarannya, pertama, wanita yang beriman sentiasa bersifat malu. Khususnya malu untuk melakukan kemungkaran, lebih-lebih lagi ketika berada bersama lelaki yang asing. Yang kedua, wanita yang beriman dan lelaki yang beriman tidak akan bercakap di antara mereka melainkan setakat yang diperlukan sahaja. Yang ketiga, antara kecerdikan kedua wanita ini, kedua wanita ini ialah mereka berdua menyebut
jemputan itu adalah dari bapaknya agar Nabi Musa tidak menolaknya dan menyatakan sebab jemputan bapaknya agar Nabi Musa tidak lagi bertanya. Yang ketiga, yang keempat, setiap orang yang beriman khususnya pendakwah hendaklah sentiasa bercakap dengan sesuatu yang boleh menenangkan hati orang lain. Bukan menakutkan. Contoh apa dia? Apa kata bapa perempuan kepada Nabi Musa? La takhaf. Yang kedua, sebab apa jangan takut? Sebab engkau telah selamat daripada kaum yang zalim. Yang keberapa? Dibolehkan menceritakan kisah atau masalah kita kepada orang lain sekiranya kita dizalimi. Dan ia tidak termasuk dalam bab mengadu atau mengumpat. Rujukan surah An-Nisa 147, 148. Rujukan surah An-Nisa ayat 148. Yang keberapa? Keluarga Fir'aun terkenal dengan kezaliman. Keluarga Fir'aun terkenal dengan kezaliman sehingga diketahui oleh orang yang berada di luar Mesir. Yang ketujuh, yang terakhir, sesiapa yang membantu orang-orang yang zalim atau bersetuju dan tidak mencegahnya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Okey, kita sambung.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 26. Ayat 26 ialah kaitan dengan ayat lepas, sambungan cerita. Setelah Nabi Musa AS membantu dua wanita dan ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran ataupun upah, maka kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan apa yang dia perlukan. Sebab dia dalam keadaan lapar. Dan itu juga menunjukkan bahawa setiap orang beriman, susah macam mana pun, minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kalau dia nak minta pada perempuan yang dia bantu pun, pada zahirnya tak salah. Tapi orang beriman yang ada akidah, dia minta pada Allah. Okey? Kemudian apa berlaku? Ini hasil doa Nabi Musa AS. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat, telah berkata. Siapa yang berkata? Perempuan ke lelaki? Mana tahu? Ada ta. Dia panggil ta apa? Ta'ut ta'nis. Telah berkata ihdahuma, salah seorang dari keduanya. Jadi salah seorang ni lelaki ke perempuan? Mana tahu? Mana tahu? Huma tu lelaki pun boleh. Ha? Oh, kalau tak ada khalat, tahu tak? Ihda tu adalah wanita. Ihda adalah memang wanita. Kalau salah seorang daripada dua lelaki, macam mana? Ahaduhuma. Ahadu, ini lelaki. Kalau perempuan, salah seorang daripada dua perempuan, ihdahuma. Ada dalam Quran. Siapa ingat surah apa? Ayat apa? Surah Isra. Cuba baca. Macam mana tahu surah Isra tapi tak tahu ayat apa? Ada tak dalam surah Al-Kahfi? Kan baru baca tadi lepas Isya. Yang Allah bagi salah seorang daripada keduanya kebun. Dua kebun. Tak ingat? Tak apalah. Tunggu Jumaat depan. Ahaduhuma untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, ihdahuma. Beza sikit je. Okey. Telah berkata salah seorang daripada dua wanita, ya abati, wahai bapakku. Ya abati ni adalah bahasa sopan, bahasa beradab, bahasa hormat kepada bapa. Ya abati. Dan boleh baca dua. Ya abati ataupun ya abata. Dua-dua betul. Walaupun mak bapak tu jahat, tapi kena sebut dengan bahasa yang lembut. Walaupun mak bapak tu kafir. Jangan sebab dia kafir, kita panggil nama je. Bahkan ulama mengatakan, kalau kita panggil bapak kita dengan nama dia, kita sepatut dihukum. Sebab tidak beradab. Contoh ayah kita kata nama Muhammad. Kita panggil, Muhammad. Kan, nak duit? Itu tak beradab. Jadi kena panggil, bahasa yang lembut ialah ya abata ataupun ya abati. Kalau orang Melayu panggil apa? Ya daddy. Dia yang lembutnya kat mana? Yang lembutnya? Ya ni yang pertama. Kemudian abata pun dalam bahasa Arab ialah wahai bapa kesayanganku.
Kalau ya abi, wahai bapa saja. Kalau abata tu lebih kepada wahai bapa kesayanganku. Nabi Ibrahim, bapa dia kafir, pembuat berhala. Bahkan sampai satu masa bapa dia halau dia dan ugut dia. Kalau kamu tak berhenti berdakwah, aku akan rejam kamu. Tapi selepas diugut, dihalau oleh bapaknya, Nabi Ibrahim tetap panggil bapaknya, ya abati. Ya abati. Itu adab, akhlak orang yang beriman. Walaupun kepada mak bapak yang bukan Islam. Biar orang tolak Islam sebab dia tak suka pada Islam. Jangan dia tolak Islam sebab akhlak kita. Jangan sebab akhlak kita. Okey, ya abati. Istajirhu. Istajirhu. Apa dah? Ambillah. Hu ni dia balik pada Musa. Ambillah dia sebagai istajirhu daripada ajrun. Ajrun makna upah. Maksud apa ni? Khuzhu ajiran. Ambillah dia sebagai pekerja kita. Pekerja yang dibayar upah. Ambillah dia sebagai pekerja. Okey, sekarang siapa yang minta? Anak. Istajir itu fi'il amar. Fi'il amar ni menunjukkan apa? Perintah. Boleh tak anak perintah pada bapa ataupun orang bawah perintah pada orang atas? Boleh ke tak? Boleh? Kita cakap pada ayah kita, ayah bangun? Boleh? Boleh ke tak? Ayah pergi tidur, saya tengok TV je. Boleh ke tak? Sekarang kalau tak, macam mana anak perempuan suruh bapa dia? Dia sebenarnya ini bukan perintah. Macam kita bila berdoa, kita berdoa pada Allah, kita guna fi'il amar kan? Rabbi urzuqni. Itu perintah tu, fi'il amar perintah. Tapi bila daripada orang bawah kepada orang atas, dia tak panggil perintah. Kalau kita kepada Allah, dia panggil doa. Dan kalau anak kepada bapa, itu dia panggil mesyuarat. Bagi pandangan. Bukan perintah. Tanda dia beradab apa dia? Ya abati. Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja. Kenapa dia nak sangat? Dua wanita ni, kenapa dia nak sangat Nabi Musa dia ambil sebagai pekerja? Ada sebab. Adakah sebab Nabi Musa handsome? Adakah sebab Nabi Musa kaya? Bukan. Inna sesungguhnya khaira. Khaira ni sebaik-baik. Man apa dia? Orang yang sebaik-baik orang yang istajarta engkau mengambilnya sebagai pekerja ataupun engkau memberi upah. Sebaik-baik orang yang engkau bagi upah ialah apa dah? Al-Qawiyyu yang kuat. Al-Amin yang amanah. Okey, pertama, kenapa wanita ni nak sangat bapa dia ambil Musa sebagai pekerja? Tak, sebelum tu. Sebab bapa dia dah tua. Dan dia pula wanita. Bila wanita nak bagi minum pada kambing itu ada masalah kan? Sebab tu perlu bantuan Musa. Dan juga menunjukkan mereka berdua orang beriman. Kalau boleh dia tak nak keluar rumah. Wanita ni sepatutnya duduk dalam rumah. Jadi untuk jaga agamanya. Okey? Kemudian
Yang kedua, sebab dia nak sangat Nabi Musa diambil sebagai pekerja, sebab Nabi Musa ada dua sifat ni, iaitu kuat dan amanah. Kenapa? Kenapa nak dua sifat ni? Ha? Kena ada dua. Kuat dan amanah. Ialah kenapa? Kenapa kuat? Ha? Bila nak buat kerja, mesti ada kuat. Kalau tak kuat, macam mana nak buat kerja? Jaga kambing pula. Kambing perlukan kekuatan. Kadang-kadang kalau kita tak kuat, siapa tarik siapa? Kambing akan tarik kita. Satu, syarat nak bekerja. Bekerja apa saja mesti ada kekuatan. Kekuatan fizikal. Yang kedua, amanah. Amanah. Kenapa? Kalau dia kuat tapi tak amanah, jadi apa? Hancurlah. Dia kuat. Tapi bila dia beri amanah, dia khianat. Betul? Ataupun ada salah satu. Dia amanah tapi tak kuat. Dia ni memang amanah tapi lembek je. Jalan tak kerja. 3 hari tak siap lagi. Tapi amanah nombor 1. Dan antara sifat kuat dengan amanah, yang mana lebih penting? Amanah. Kenapa Allah sebut kuat dulu? Bila Allah sebut yang awal tu, pastilah yang awal tu lebih penting. Boleh faham? Itu tertib. Jadi antara amanah dengan kuat, kuat lebih penting. Macam mana tu? Kalau dia amanah, sangat-sangat amanah, tapi tak kuat, jalan tak kerja, langsung tak jalan, lembek, sakit je. Naik jerawat sikit dah 3 hari tak boleh bangun. Tapi amanah nombor 1. Kalau pegang duit, 1 sen pun dia tak makan. Tapi tak boleh buat kerja. Betul kan? Tapi kalau dia kuat, tapi tak ada amanah, paling kurang kerja jalan. Betul kan? Saya nak tanya. Kita banyak guna keperluan hidup. Contohlah kereta, mesin basuh, handphone. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Orang kafir. Sebab apa? Mereka ada al-qawiyyu. Tapi mereka tak ada amanah. Tapi kita dapat tak faedah daripada kekuatan mereka? Kita boleh buat kereta? Tak boleh. Boleh pasang je. Kan? Boleh buat telefon. Kita amanah nombor 1 kan? Tapi duit tak ada. Kekuatan tak ada. Asyik beli barang orang je. Betul? Okey. Sebab tu ada satu cerita. Abu Ubaidah al-Jarrah. Pernah dengar? Pernah dengar? Apa sifat dia, gelara yang Nabi bagi pada dia? Siapa tahu? Ha? Siapa tahu? Ada gelaran yang Nabi bagi pada Abu Ubaidah. Nabi kata, likulli ummatin aminun. Setiap umat ada seorang yang amanah. Makna bukan yang lain bukan tak amanah, tapi yang paling amanah. Setiap umat ada satu, yang paling amanah. Dan aminu ummati Abu Ubaidah. Di kalangan yang paling amanah dalam umatku ialah Abu Ubaidah al-Jarrah. Okey. Yang paling tahu pasal halal haram siapa? Ha? Tak, sahabat. Siapa? Tak, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ialah a'lamu as-sahabah halalan wa haraman. Abu Ubaidah dilantik sebagai ketua panglima perang. Tapi bila zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pecat dia. Azalahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar bagi tahu dia, aku melihat tidak ada yang lebih baik daripada engkau. Tapi sebab ada yang lebih kuat daripada engkau, aku undurkan engkau untuk yang paling kuat ke depan dan ambil tempat kau. Siapa tu? Khalid ibn Walid. Sebab Khalid ada kekuatan fizikalnya dan kekuatan dalam ilmu perang. Boleh?
Anak kita ada dua kan, satu amanah. Tapi lembek je. Seorang kurang amanah, tapi kuat. Kita nak suruh beli barang, siapa nak suruh yang mana satu? Nak suruh beli bawang. Nak suruh yang mana satu? Yang kuat kan? Sebab kalau suruh yang tu, habis makan, bawang tak sampai kan? Okey, ini susunan Al-Qawi. Jadi apa saja kita nak ambil staff ke, nak ambil pendakwah ke, mesti ada dua sifat ni. Dua sifat. Okey. Macam mana wanita ni tahu? Kan mereka baru jumpa Nabi Musa. Macam mana mereka tahu Musa ni ada dua sifat ni? Dari mana dia tahu? Kita nak tengok orang tu, kita selidik kan. Pasang SB apa 3 bulan baru tahu sifat tu. Itu pun kadang-kadang kena tipu juga. Tapi yang perempuan ni dari mana dia tahu Nabi Musa ada dua sifat ni? Dia boleh tolong dalam masa sekejap untuk bagi minum pada kambing-kambing tu. Ada riwayat mengatakan ada satu telaga batu besar dia boleh angkat seorang-seorang. Okey? Yang kedua, amanah. Dari mana dia tahu? Dia tak ambil upah. Tak ambil upah tu satu imej yang sangat-sangat baik. Bila tak ambil upah, amanah. Dan yang kedua, dia bagi makan, dia bagi minum pada semua kambing. Kalau ada 50 ekor, dia pastikan dapat minum. Itu amanah. Dia tak cincai. Bagi 10, lepas tu dia pun penat, dia tinggal tak. Amanah, dia bagi minum semua. Yang kedua, dia tak ambil upah. Bila ambil upah, tak amanah, ada kepentingan. Nampak tak image seorang Nabi, seorang pendakwah. Bila ambil upah je, orang pandang sedong. Betul tak? Ini ada kepentingan. Okey? Ada dalam Al-Quran kisah lain yang menunjukkan dua sifat ni penting. Siapa ingat? Dan kita pernah tadabbur surah tu. Surah apa? An-Naml ayat 39. Masya Allah. Baca ayat. Qala ifritun minal jinni. Dah ada. Okey. Qala ifritun. Kita dah tadabbur ni. Surah An-Naml. Ayat 39. Qala ifritun. Telah berkata ifrit. Siapa ifrit? Jin. Jin baik kan jin jahat? Mana tahu jahat? Pandai-pandai je hukum. Dalam ayat ni tak sebut jahat. Kan? Tambah lagi ganas. Allah tak sebut. Jangan tambah-tambah. Qala ifritu minal jin. Kita tahu jin ada yang Islam, ada yang kafir. Tak tahu jin ifrit ini jahat ke tak. Okey. Telah berkata ifrit daripada jin. Ana atika. Bila Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang boleh bawa singgasana Balqis daripada mana? Daripada mana? Sabak Yaman. Bawa ke Palestin. Berapa jarak tu? Beribu kilometer lah. Mungkin 2,000, 3,000. Maka bila Nabi Sulaiman tawarkan, jin terus angkat tangan. Aku boleh bawa kepada engkau dengan arash itu qabla an taquma min maqamika. Sebelum kau bangun daripada tempat duduk. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dia kena beritahulah supaya Nabi Sulaiman percaya pada dia. Apa dia? Aku ada dua sifat utama. Iaitu kuat. Ialah nak bawa singgasana besar kan? Lepas tu mesti ada amanah. Kenapa? Sebab singgasana raja ada benda-benda yang mahal. Ada permata. Kalau sambil dia bawa, dia curikan. 2 permata. Jadi dia kena beritahu, aku memang ada 2 sifat. Dan layak nak bawa. Satu sifat kuat. Yang kedua, amanah. Kalau jin pun ada kuat dan amanah. Kalau kita tak ada amanah, lebih teruk daripada jin ifrit. Okey. Dan kita pernah tadabbur juga kisah tentera Talut. Kan? Apa sifat
Bila Bani Israel minta pada Nabi mereka, carilah untuk kami seorang raja untuk memimpin pasukan tentera untuk lawan musuh. Bila Nabi beritahu Allah dah pilih Talut sebagai ketua kamu, maka Bani Israel tolak. Tolak sebab apa? Sebab tak sesuai dengan selera dia. Dua sebab kan. Pertama, bukan tak amanah. Miskin. Dia kepala manusia, bila ketua mesti kaya. Sebab nak buat projek kan. Yang kedua, bukan. Dia bukan keturunan. Bukan keturunan pemimpin. Orang biasa-biasa je. Itu pun salah. Sebab tu Allah kata, Nabi tu berkata, Allah telah pilih dia sebab ada dua sifat. Siapa tahu? Satu, wazadahu fil ilmi wal jismi. Wal jismi itu makna kuatlah. Dan, dah ada kat sini. Cuba angkat sikit. Wazadahu bastatan, Allah tambahkan keluasan fil ilmi. Ilmu tu termasuklah amanah. Kalau tak ada ilmu, dia tak mungkin jadi orang yang amanah. Yang kedua, Allah bagi pada Talut jismi, iaitu fizikalnya kuat. Jadi kalau nak apa-apa, mesti ada dua sifat. Satu, kuat fizikal, dan yang kedua, amanah. Okey, cuba buka hadis. Siapa orang mukmin yang paling baik dan paling Allah cinta? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawiyyu terang ke? Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu al-qawiyyu. Orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-da'if, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah ni ada kebaikan tak? Ada. Wa fi kullin khairun. Setiap mukmin yang sama ada yang kuat ke yang dhaif, ada kebaikan. Cuma yang paling baik, yang paling Allah cinta, mukmin yang kuat. Okey. Apa maksud kuat di sini? Kuat apa ni? Kuat? Tak. Yang maksud pertama ialah, sebab tu Allah, Nabi sebut pertama mukmin. Maka mestilah yang pertama kuat iman. Kalau kuat fizikal tapi tak beriman, tidak ada membawa kebaikan. Jadi kuat iman dan kuat yang kedua fizikal. Okey. Dan ihris ala ma yanfa'uka, berusaha bersungguh-sungguh atas apa yang memberi manfaat pada engkau. Jangan buat benda yang la yanfa'uka, yang tidak ada faedah. Orang beriman, mukmin yang kuat, bila nak buat, bila nak cakap, semua yang ada faedah. Semua ada kebaikan. Yang sia-sia, yang tak ada faedah langsung, dia tinggalkan. Bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis. Min husni islamil mar'i. Maksud? Tanda kebaikan Islam seseorang ialah dia tinggal benda yang bukan benda haram, dia tinggal benda yang tak ada faedah. Halal, tapi tak ada faedah, dia tinggal. Sembah kosong. Kan? Main game, ada faedah tak? Siapa yang main game tu, dia apa? Islam dia tidak cantik. Okey, kemudian wasta'in billah. Bila minta tolong pada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu rasa lemah. Macam mana kamu rasa lemah sedangkan kamu minta tolong pada siapa? Allah yang Maha Kuat. Bila kamu rasa lemah, sebenarnya masalah apa? Kamu tak bergantung pada Allah yang Maha Kuat. Sebab tu kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, dan bila menimpa kepada engkau sesuatu yang tak baik, fala taqul, jangan sekali-kali berkata, lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Kalau aku buat macam ni, tak jadi macam ni. Jangan cakap.
Habis cakap apa? Qaddarallah. Allah telah mentakdirkan. Wa masya Allah fa'al. Apa yang Allah nak, jadi. Bukan yang jadi yang kita nak. Habis. Jiwa orang beriman tenang dia. Bila? Serah pada Allah. Kita usaha. Tapi bila Allah takdirkan, jangan cakap, oh silap. Jangan. Cakap apa? Qaddarallah wa masya Allah fa'al. Kenapa tak boleh cakap jikalau? Kalau aku belajar daripada muda lagi kan banyak ilmu. Biasa cakap macam tu. Silap. Dah pencin baru jumpa kelas tadabbur. Jangan cakap. Kenapa? Ada orang jumpa awal. Lepas tu masa pencin, dia pun pencin kelas tadabbur. Sampai mati kan? Jadi yang Allah takdirkan adalah terbaik. Jadi baca qaddarallah wa masyaallah fa'al. Kenapa? Sesungguhnya perkataan lau taftahu amal syaitan. Kita sebut perkataan kalau tu membuka ruang untuk syaitan menghasut kita. Okey. Bila kita sebut kalau tu, kita dah tak bersangka baik kepada Allah. Okey. Cuba tengok hadis seterusnya. Okey. Ini lain. Balik pada ayat. Okey. Anak dua perempuan ni nak bapak dia jadikan Musa sebagai apa tadi? Pekerja. Dia sebut tak, bapak boleh tak pinang Musa untuk kami? Tak ada. Dia hanya minta untuk sebagai pekerja saja. Tapi seorang bapa ni dia berfikiran panjang. Allah kata apa? Qal dia berkata. Dia berkata, siapa ni? Bapa perempuan. Nama apa? Tak ada nama. Mana ada? Semua orang ada nama lah. Cuma tak, dia ada nama tapi Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, tak penting. Dia berkata, sesungguhnya aku. Uridu, aku nak, aku mahu. An unkihaka. Unkihaka pada? Untuk unkihaka. Unkiha daripada nikah. Mengawinkan. Engkau dengan siapa? Ihda binatayya. Salah seorang ibnatayya. Dua anak. Ibnatayya dua anak. Kalau seorang apa? Kalau seorang binti. Kalau ibnatayya dua anakku. Salah seorang dari dua anak. Kenapa bapa dia tak sebut anak yang mana? Kenapa tak sebut? Sebab dia nak bagi Nabi Musa pilih. Mana Nabi Musa suka, pilih. Okey? Hatai ini, dua ini. Apa maharnya? Mahar. Ala atas anta jurani. Engkau bekerja ataupun mengambil upah. Bekerja untuk aku. Bekerja untuk aku. Jadi upah. Upahnya apa? Anak perempuan. Berapa lama? Samani. 8. Hijaj jamak kepada hijjatun.
hijjatun. Kalau satu hijjatun, kalau jamak, kalau plural, hijaj. Apa makna hijjatun? Mana sanatun. Hijjatun makna sanatun. Sanatun apa makna? Setahun. Kalau tahun-tahun, sini. Sanawat ataupun sini. Kenapa tahun dinamakan hijjatun? Sebab orang buat haji setahun sekali. Ada buat haji 2 kali setahun? Ha? Okey. Tengok perempuan ni dia minta bapa dia ambil Musa sebagai pekerja. Dia tak sebut pun ambil Musa sebagai menantu. Faham tak? Kenapa bapa dia nak jadikan menantu? Kenapa tak ambil? Kenapa tak ambil sebagai pekerja je? Ha? Apa dia? Fikir masa? Ini nak menunjukkan bapa pandangan dia jauh lebih jauh dan lebih matang. Kalau antara ambil Musa sebagai pekerja dengan sebagai pekerja dan menantu, yang mana lebih menguntungkan? Pekerja dan menantu. Yang mana lebih menjaga amanah? Pekerja dan menantu. Betul? Jadi seorang bapa, seorang lelaki, pemikirannya lebih jauh daripada seorang anak ataupun wanita. Setuju, wanita? Setuju tak setuju, inilah realiti. Inilah ayat Quran. Anak dia nak jadi pekerja, bapa dia berpandangan jauh. Okey? Nabi sebut tak dalam satu hadis, wanita ni kurang cepat je Asif ni. Okey. Fa'in atmamta. Kata bapa dia lagi, fa'in, maka jika ataupun sekiranya atmamta. Ada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Apa makna? Maka sekiranya siapa yang lengkapkan? Ta ni siapa? Engkau, Nabi Musa. Bapa dia cakap sekiranya engkau menyempurnakan ataupun melengkapkan. Asyara. 10 tahun. Aku bagi syarat 8 tahun je bekerja. Aku nak kahwin, maharnya bekerja. 8 tahun. Tapi ada jin April. Kalau engkau lengkapkan 10, famin indik. Maka ia dari sisi engkau. Maksudnya apa? Kalau engkau nak bagi cukup 10, itu daripada engkau lah. Bukan daripada aku. Terserah pada engkau lah. Wa ma uridu, kenapa dia tak nak Nabi Musa bekerja sampai 10 tahun? Sebab wa ma uridu, dan tidak aku mahu an asyqa alaika, agar memberatkan, menyusahkan. Masyaqqah. Alaika, ke atas engkau. Ini sifat orang yang soleh. Bapa dia seorang yang beriman dan seorang yang soleh. Dia nak juga dapat kepentingan kan. Iaitu ada yang bantu dia. Tapi kepentingan pun sama-sama untung. Bapa dapat apa? Pekerja. Pekerja pula dapat apa? Isteri. Tapi ada rahmat kepada bapa ni. Aku tak naklah menyusahkan engkau sampai 10 tahun. Kalau engkau 8 tahun dah okey. Okey?
Jadi apa maharnya? Ni ayat lain ni. Betul ke? Betul. Engkau akan dapati aku insya-Allah kiranya Allah kehendaki minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Okey. Nabi Yusuf dikawinkan oleh bapa perempuan, apa maharnya? Kerja 8 tahun. Okey. Jadi soalan, boleh tak kahwin yang maharnya bukan duit? Boleh. Apa dalil? Boleh tak kahwin maharnya bukan barang? Telefon tak ada, kereta pun tak ada, beg pun tangan tak ada. Boleh tak? Boleh. Jadi pengajarannya apa dah? Kita boleh simpulkan satu hukum. Mahar ni boleh apa sahaja, termasuklah benda yang bermanfaat. Walaupun bukan duit dan bukan barang. Dia kerja ni ada manfaat tak? Ada. Okey. Macam mana seorang bapa pilih menantu yang miskin, yang lapar, yang fakir, yang tak ada kerja. Kita kalau jumpa orang macam Nabi Musa ni, nak tak buat menantu? Nak tak? Dia ada dua je. Qawiyun, amin je. SPM tak ada, degree tak ada, PhD tak ada. Ada Al-Qawiyu dan Al-Amin. Boleh tak? Nak tak? Ada seorang datuk masuk membina anak kita. Awak ada apa? Al-Qawiyu. Saya ada 2 CG. Al-Qawiyu, Al-Amin. Lepas tu tanya berapa gaji? Gaji tak boleh tahu. Sangat-sangat besar. Kita sebagai ibu bapa terima tak? Terima ke tak? Takkan terima lah. Jawab je lah. Takkan terima kan. Mana ada mak bapak terima seorang menantu yang tak ada kerja, hadis CG Al-Qawiyu Al-Amin. Tapi kenapa bapak perempuan diterima? Bahkan cadangan daripada dia. Musa tak minta pun. Betul tak? Sekarang siapa meminang siapa? Ayah meminang untuk pihak anaknya. Adakah itu menjejaskan imej seorang wanita? Ataupun ibu bapa kepada wanita? Orang kata apa? Pergi cari apa? Oh, timba. Tapi sekarang semua dah tak ada pergi kan. Timba pun tak ada dah. Jadi adakah itu menjejaskan imej seorang wanita ataupun ibu bapa? Dia pergi cari lelaki. Minang lelaki. Biasa ada lelaki minang. Adakah itu menjejaskan imej? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab ada kisah Umar radhiyallahu anhu, bila anaknya Hafsah radhiyallahu anha, suaminya meninggal. Hafsah. Dia pun tawarkan anaknya Hafsah kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman tolak. Dia tawarkan anak perempuan kepada Uthman. Bukan Uthman yang meminta. Uthman tolak. Kemudian dia tawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tolak pun tak, terima pun tak. Tak respon. Mesej tak jawab. Osman tolak terus. Lepas tu, jumpa Rasulullah tanya, ada apa masalah? Wahai Umar, aku tawarkan anak perempuan aku, Hafsah, yang baru kematian suami kepada Osman. Osman tolak.
Dan aku tawarkan pada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Jadi aku pun tak faham apa masalah ni. Nabi kata, yang akan kahwin dengan Osman ialah yang lebih baik daripada anak engkau. Dan yang akan kahwin dengan anak engkau ialah yang lebih baik daripada Osman. Faham tak? Faham? Kan? Nabi kata, Nabi nak tenangkan hati Umar. Sebab dia tawarkan anak perempuan kepada orang yang hebat, Osman dan Abu Bakar. Tapi seorang tolak, seorang diam. Jadi Nabi nak tenangkan Umar, dia kata, Osman ni baru kematian isterinya Ruqayyah, anak Rasulullah. Jadi bila Osman tolak, Abu Bakar pun diam. Nabi kata, Osman tolak sebab ada orang akan kahwin dengan Osman yang lebih baik daripada engkau. Siapa? Tak. Ummul Kalsum, anak Nabi. Anak Nabi lebih baik daripada anak Umar. Faham tak? Kan dua anak Nabi kahwin dengan Osman. Faham tak? Dan yang akan kahwin dengan anak kamu ialah yang lebih baik pada Osman dan lebih baik pada Abu Bakar. Siapa? Nabi tak kata akulah. Subhanallah. Lepas tu, Umar fahamlah. Umar faham. Siapa lagi lebih baik pada Abu Bakar dan Osman? Siapa lagi? Nabi lah. Lepas tu, Abu Bakar jumpa Umar. Sebab Abu Bakar risau, takut Umar duk kutuk dia. Kata ya pun tak, kata tidak pun tak kan. Abu Bakar penjelaskan. Sebenar, aku tak jawab ya ataupun tidak sebab semalam aku dengar Nabi ada sebut pasal anak kamu, Hafsah. Dan aku faham, Nabi akan meminang. Jadi aku tak jawab tak sebab apa? Takut tak jadi, aku naklah. Faham tak? Subhanallah. Itu contoh boleh kita tawarkan anak perempuan kita kepada lelaki. Tapi lelaki yang macam mana? Lelaki yang mana? Yang gaji besar? Kereta besar? Ada degree tak? 3? Yang ada syarikat besar? CEO? Ataupun apa? Yang ada apa? Al-Qawiyyu Al-Amin. Tapi boleh tak kita terima ni? Wahai ibu bapa, yang anaknya belum kahwin, termasuklah saya. Boleh tak nak terima ni? Kalau kita tahu orang tu memang kuat agamanya, amanahnya, tak ada kepentingan diri, bila berdakwah tak ada kepentingan diri, kita bagi tak? Walaupun dia tak ada CJ, gaji pun tak besar, patuh lapar je kan? Kita terima tak? Terima ke tak? Saya nak jawapan boleh. Terima ke tak? Kalau kita tak terima, kita ada masalah keyakinan. Kita masih ada cinta dunia. Betul? Tengok bapak perempuan ni, dia tak fikir pasal dunia. Dia fikir apa dia? Dia fikir akhirat. Kalau bagi anak, kahwin dengan orang yang kuat agama, yang amanah, anak dia pasti akan selamat. Dunia akhirat. Itu pemikiran orang beriman. Tapi pemikiran ahli dunia, kalau bagi menantu yang gaji tak besar, CJ pun tak ada, tak selamat. Itu pemikiran ahli dunia. Sebab tu Allah kata apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Okey, ayat ni boleh tak kita kaitkan dengan kisah Nabi Musa AS? Dia bertakwa tak pada Allah? Ya. Dan Allah janji siapa yang bertakwa, bukan siapa yang bekerja. Siapa yang bertakwa. Dia lari pun sebab kerana dakwah. Dan Allah bagi dua. Satu, makhraj. Jalan keluar. Yang kedua, rezeki tak disangka. Apa dia makhraj? Nabi Musa dalam masalah apa ni? Dia dalam ketakutan yang akan dibunuh oleh Fir'aun. Betul tak? Dia lari. Takut. Itu masalah. Tapi bila sampai di Madian, jumpa tak makhraj. Hilang tak takut? Hilang. Yang kedua,
Allah janji akan bagi rezeki yang tak disangka, tak terfikir pun. Dapat tak? Apa dia? Dapat kerja dan dapat isteri sekaligus. Dan dapat isteri pula isteri yang istihya, yang beriman. Dapat pula bapa mertua yang soleh. Itu rezeki tak disangka. Boleh? Jadi, ciri-ciri nak pilih menantu. Dengar baik-baik, wahai ibu bapa. Jangan sembarangan. Pertama apa dia? Pertama apa dia? Al-Qawiyyu. Dan bila sebut Al-Qawiyyu, yang paling asasnya kuat apa? Kuat iman, kuat akidah, kuat agama. Dan kuat fizikal. Yang kedua, amanah. Al-Amin. Dan bila dia ada dua sifat ni, pasti dia akan jadi pendakwah. Kalau dia tak jadi pendakwah, dia tak amanah kepada ilmu yang Allah bagi padanya. Maka syarat ketiga, ciri-ciri calon menantu yang patut kita pilih ialah pendakwah. Musa pendakwah tak? Pendakwah. Boleh tak? Dan boleh cari. Kalau kita ada anak perempuan, boleh cari menantu lelaki. Dari mana? Akademi Ulama Dakwah. Okey. Adik-adik jangan perasan pula. Okey, kita tengok hadis. Semua masalah berlaku, salah satu sebab utama ialah salah memilih bakal suami ataupun bakal isteri. Kebanyakan masalah. Kita dengar tak berita hari ini? Siapa dengar berita? Siapa baca berita hari ini? Tak baca. Pelajar akademik memang tak patut baca lah sebab tak ada handphone pun. Tapi yang ada handphone, yang bukan handphone, tak baca berita. Tak baca? Baca Quran saja. Pun salah. Sebab baca Quran untuk kita berdakwah. Nak berdakwah kena tahu masalah. Ni tak tahu masalah. Orang dah nak hancur dah dia. Saya nak cerita bab solat ni. Kena tahu. Hari ini dapat keluar akhbar seorang pelajar lelaki didakwa di mahkamah sebab rogol adik kandungnya umur 12 tahun. Kenapa rusak tu di dalam rumah? Pasti ada mak bapak kan? Bila mak bapak beriman, mak bapak bertakwa, insya-Allah tak akan berlaku. Okey? Cuba tengok hadis ni. Hadis rawahul Bukhari. Nombor hadis 4802 dan Muslim 1466. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, tunkahu al-mar'atu li arba'in. Perempuan dikahwini li arba'in kerana 4 sebab. Sebab yang utama mal, kerana harta. Kita antara wanita yang miskin dengan wanita yang kaya, kita pilih yang mana? Yang kaya. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya. Anak penjual goreng pisang dengan anak datuk, kita pilih yang mana? Yang ketiga, wali jamaliha, kerana cantiknya. Yang agama tu nombor berapa? Nabi nak beritahu. Wali diniha yang keempat. Boleh kata semua. Bila pilih menantu, bab agama nombor 4. Jarang kita pilih menantu tanya, bakal menantu ni, solat 5 waktu cukup tak? Cukup? Okey, tanya lagi soalan. Dia solat di rumah ke solat di masjid? Dia solat di masjid tapi bulan Ramadan je. Reject, kan? Ada tak macam tu? Tak ada. Biasa soalan yang dia tanya apa dia? Kerja apa? Kerja apa? Gaji berapa? Naik kereta apa? Beza ke BM? Betul tak? Kepala dunia. Sebab itulah kebanyakan yang kahwin berdasarkan
Duniawi biasanya ada masalah. Ada masalah. Okey? Jadi Nabi kata, fasfar bizatiddin. Daripada banyak-banyak ni, pilihlah yang zatiddin, yang ada agama. Taribat yadak. Pasti kamu beruntung. Ada riwayat mengatakan, taribat yadak. Yada ni dua tangan engkau. Taribat, tanah, turab. Maksudnya ada pendapat mengatakan, kalau kamu tak pilih yang beragama, kamu akan celaka. Seolah tangan kamu melekat di tanah. Tak ada apa-apa. Kalau tak pilih yang beragama, maka kamu rugi. Tapi kalau kamu pilih beragama, kamulah untung. Kenapa? Bukan tak boleh pilih yang cantik. Bukan tak pilih yang banyak harta. Tak. Tapi jadilah yang agama nombor satu. Kenapa pilih agama? Nabi cakap beruntung, berjaya. Kenapa? Sebab kalau pilih kerana cantik, dia berapa lama bertahan? Masa belum kahwin, cantik kan? Kita tengok sikit hari. Masa mula kahwin pun tengok sikit hari. Lepas 20 tahun, tengok lagi tak? Sebab tu bila kita letak gambar kat dinding, gambar masa muda ke gambar masa tua? Ada? Ada letak gambar masa umur 70? Ada, tak larat nak tengok lah. Betul? Makna apa? Cantik tak kekal. Keturunan bukan mestinya beriman. Sebab iman bukan diwarisi. Kalau ambil harta tak kekal. Kadang-kadang kaya, lepas tu miskin. Bankrupt kan? Satu je kekal, apa dia? Agama. Kalau kamu ambil yang pilih agama, kamu akan bahagia walaupun tua. Dua-dua jaga iman. Dua-dua beramal soleh. Dua-dua berlomba untuk bertahajud. Betul? Dan dalam kubur, agama tu boleh bawa sampai dalam kubur, sampai ke akhirat. Okey? Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, bila datang lelaki yang beragama, masuk meminang, jangan tolak. Tambah-tambah kalau daripada akademi ulam. Cuba tengok hadis tu. Lepas ni belajar akademik, semangat nak belajar. Betulkan niat. Okey. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tulis. Asyik. Tulis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jangan nak kahwin je, hadis tak tulis. Hadis riwayat At-Tirmizi wa Ibnu Majah daripada Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khadaba ilaikum," bila datang meminang kepada kamu, man tardauna dinahu. Siapa yang kamu reda agama dia, ada sifat al-qawiyyu, ada sifat al-amin, pendakwah pula. Kalau dia datang meminang, wa khuluquhu, dan akhlaknya sangat baik. Engkau reda dengan akhlaknya, bagus. Fazawwijuhu. Maka, kahwinkan. Sebab tu bapa perempuan tadi, anak dia suruh ambil pekerja, tapi dia nampak Nabi Musa ni ada sifat ni. Orang yang beragama, akhlak yang baik, amanah, terus dia kahwinkan. Walaupun Nabi Musa tak minta. Illa taf'alu. Kalau kamu tak kahwinkan orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, Nabi kata apa? Takun fitnatun fil ardi. Akan jadi satu fitnah di atas muka bumi. Kita dengarkan banyak perkahwinan. Lepas tu tak berapa lama, cerai. Lepas tu kahwin lagi. Betul? Jadi cerita kahwin cerai ni dah jadi macam biasa je. Jadi sebab tu Nabi kata, kalau ada yang beragama meminang, kalau kamu tak terima, akan jadi satu fitnah di atas muka bumi. Semua anak-anak yang bermasalah, antara punca mak bapak. Mak bapak tak beragama. Sebab apa? Kahwin atas dasar cinta ataupun harta. Wa fasadun arid. Dan kalau kamu tak pilih yang beragama, akan berlaku fasad. Kerusakan yang aridun, yang besar. Okey? Pasal mahar. Kita tengok mahar sekarang sangat mahal. Betul?
kadang-kadang menyebabkan anak tu buat maksiat. Sanggup mak bapak, tak apalah pula berdua, jangan kahwin lagi sebab lelaki belum bekerja. Tengok pertimbangan kita dah menyimpan jauh daripada agama. Dia rela anak dia buat maksiat, yang penting habis belajar dulu, ada jaminan kerja, ada jaminan rezeki. Buat maksiat tak apa. Kita tengok bagaimana sahabat dikahwinkan oleh Rasulullah. Apa maharnya? Okey, sebelum tu saya nak tengok ini. Qala ar-rajulu lil Hasan, seorang lelaki berkata pada Hasan, qad khataba ibnati jama'atun. Seorang lelaki berkata, Al-Hasan ni seorang ulama tabi'in. Ada seorang lelaki bertanya pada dia, anak aku dipinang oleh jemaah ramai orang. Aku nak pilih yang mana? Maka nasihat Hasan, qala mimman yattaqillah. Pilihlah orang yang bertakwa pada Allah. Bukan orang yang gaji besar, bukan orang yang pangkat besar, yang bertakwa pada Allah. Kenapa? Dia begitu sebab. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau orang perempuan, orang lelaki ni bertakwa pada Allah dan dia cinta pada anak kamu, apa dia akan buat pada anak kamu? Akramaha, dia akan muliakan. Dia akan muliakan anak kamu. Dan wa in abghadaha, kalau bakal menantu kamu ni benci pada anak kamu, lam yazlimah, dia tak akan zalim sebab dia bertakwa. Boleh faham? Tapi kalau tak ada takwa, dia benci je, dia buat apa? Dia pukul, dia belasah, mungkin dia bunuh. Sebab tidak ada takwa. Okey, kita tengok bagaimana mahar di zaman Rasulullah SAW. Satu lagi yang panjang. Ada ni panjang sikit. Sebab kita cuti 2 hari kan. Malam ni qadha sikit. Fa'an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'at imra'atun. Telah datang seorang imra'ah, seorang perempuan, ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan ini berkata, ya Rasulullah, ji'tu ahabulaka nafsi. Kata wanita ni, aku datang nak serah diriku pada engkau. Dan Nabi boleh, siapa-siapa wanita nak serah diri dan kahwin dengan Nabi, boleh. Tanpa mahar. Fanazara ilaiha, Nabi pun tengok pada wanita ini. Fanazara ilaiha Rasulullah. Rasulullah lihat pada wanita ini. Fasa'adan nazar, Nabi tengok sekali lagi. Wasawwabaha. Dan iaitu rafa'an nazarahu, Nabi angkatkan pandangannya. Fiha wa khafadahu, dan tunduk. Nabi tengok atas, Nabi tengok bawah. Semma tata'a Rasulullah. Kemudian Nabi tunduk kepalanya. Iaitu tanda Nabi tak setuju. Nabi tak nak. Okey? Bila Nabi tak nak, cuba angkat sikit. Falamma ra'at al-mar'atu, manakala wanita itu melihat annahu lam yaqdi fiha syai'an, Nabi tak nak. Nabi tak kata nak dan Nabi tak kata tak nak, tapi wanita tu faham. Nabi tolak. Dia pun jalasat, dia duduk. Bila ada Nabi macam tolak, maksudnya Nabi tolaklah. Ada seorang lelaki, faqama rajulun min ashabihi. Seorang lelaki bangun daripada sahabat Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakul laka biha hajatun fazawwijniha. Kalau engkau tak ada hajat, tak nak kahwin dengan wanita itu, kahwinkan dia dengan aku. Boleh tak? Tengok sahabat. Dia tengok Rasulullah tak nak. Boleh tak? Ya Rasulullah, engkau kahwinkan aku dengan dia. Faqal, Nabi bertanya, fahal indaka min syai'in? Kamu ada sesuatu tak sebagai mahar? Faqal, la wallahi ya Rasulullah. Tak ada. Demi Allah, tak ada ya Rasulullah. Nabi nak kahwin. Kita kalau orang macam ni minta apa dah? Boleh tak saya nak kahwin anak makcik? Ada apa? Tak ada apa-apa. Kita kata apa? Banyak cantik. Okey, tengok akhlak Rasulullah. Rasulullah bukan fikir apa ni? Bukan fikir pasal rezeki. Rezeki Allah dah tetapkan.
Rasulullah fikir apa dia ni? Jangan orang buat maksiat. Jangan orang buat maksiat. Pasal rezeki Allah dah jamin. Nabi tanya lagi. Bila dia tanya, ada apa-apa? La, wallahi, tak ada apa-apa. Ma wajadtu syai'an. Okey. Nabi kata, izhab ila ahlika. Balik rumah kamu. Fanzur hal tajidu syai'an. Tadi dia jawab tak ada. Nabi kata, cuba balik rumah cek. Ada tak sesuatu untuk jadi mahar? Fazahabah. Dia pun balik rumah. Summa raja'a. Kemudian dia balik semula pada Rasulullah. La wallahi ma wajadtu syai'an. Ya Rasulullah. Demi Allah, tak ada apa-apa pun kat rumah aku. Beras pun tak ada, bawang pun tak ada. Faqala Rasulullah SAW. Nabi pun jawab lagi. Unzur walau khatiman min hadid. Cuba tengok, kok ada cincin daripada besi. Bukan cincin emas, bukan perak. Cincin daripada hadid besi. Kenapa Nabi nak juga ni? Sebab mahar adalah wajib. Tapi Nabi nak kahwinkan juga dia. Sebab Nabi tak nak perempuan tu nak kahwin. Satu benda yang bagus. Dan lelaki ni nak kahwin. Walaupun tak ada apa-apa, Nabi usaha juga. Carilah. Walaupun cincin daripada besi. Fazahaba summa raja'a. Dia pun balik sekali lagi cari. Kemudian dia balik pada Rasulullah. Dia kata, la wallahi ya Rasulullah. Walau khatimah min hadid. Cincin besi pun tak ada. Cincin besi pun tak ada. Kita banyak kan cincin besi. Walakin haza izari. Tetapi aku ada dapat izari. Izari ni kain bahagian bawah. Kalau atas dia panggil apa? Rida. Ini kain aku ni boleh jadi mahar. Kalau kita kan pelikat lah. Tengok. Ingat ini siapa yang cakap ni? Nabi. Faqala Sahal. Sahal ni berkata, perawi hadir kata malahu rida. Dia ada yang bahagian bawah. Rida tak ada, bahagian atas tak ada. Kan kita pakai ihram, dua kan? Yang bawah dia panggil izar, yang atas dia panggil rida. Falaha nisfuhu. Baginya ada separuh. Faqala Rasulullah SAW. Maknanya separuh je lah bahagian bawah. Ma tasna'u bi izarika. Kamu nak buat apa dengan kain bawah tu? In labistahu, Nabi terangkan. In labistahu, kalau kamu pakai kain yang bawah tu, lam yakun alaiha minhu syai'an. Perempuan tu tak boleh pakai apa-apa. Sebab satu je. Kalau kamu pakai, dia tak boleh pakai. Mana ada? Wa in labisathu. Kalau dia pula pakai kain engkau, lam yakun alaika minhu syai'. Kamu pula telanjang. Faham tak? Dia nak kahwin juga walaupun ada satu kain pelikat. Fajalasar rajulu. Laki tu pun duduk termenung. Mana aku nak kahwin? Tak ada duit. Ada kain pelikat je. Hatta iza tala majlisahu. Sehingga lama duduk. Fara'ahu Rasulullah SAW. Nabi pun tengok dia. Nabi berhati je dia. Fa'amara bihi. Nabi perintah dan fadu'iyah. Dia pun dipanggil. Nabi panggil dia. Falamma ja'a. Maka tatkala dia datang pada Nabi. Qal. Nabi tanya. Maza ma'aka minal Quran. Kamu ada apa daripada Quran? Qala ma'iyas suratun kaza wa suratun kaza. Aku ada, maksud aku hafal. Ada riwayat lain dia kata aku ada 20 surah yang aku hafal. Tak tahulah surah panjang ke 3 kul campur surah-surah Al-Kawthar, tak tahu. Dia kata aku hafal surah kaza wa surah kaza. Addadaha. Ada riwayat kata 20 surah. Faqala, Nabi pun kata, taqra'uhunna an zahri qalbika. Boleh tak engkau baca pada wanita itu daripada dada engkau, iaitu secara hafazan. Bukan baca di mushaf. Ai ghaiban, iaitu secara ghaib. Min hifzika, daripada hafazan engkau. Laki ni jawab, qala na'am, boleh? Di mana dia hafal Quran? Di Mak Tafiz. Kan? Qal, dia berkata, Nabi berkata, izhab. Okey, sekarang pergi. Qad mallaktukaha. Ay zawwajtukaha. Sekarang aku telah kahwinkan engkau dengannya. Dengan maharnya, engkau ajar Quran yang engkau hafal kepada isteri. Itulah maharnya.
Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok cara pemikiran Nabi. Nabi tak fikir langsung pasal rezeki. Sebab rezeki semua dijamin. Nabi fikir apa dah? Jangan buat maksiat. Kan? Orang dah nak kahwin, ada calon, kahwinkan. Dan ada tak sahabat-sahabat Nabi yang kahwin tanpa kerja dan mati kebularan? Ada? Tak ada. Tapi ramai tak dalam masyarakat kita yang kahwin gaji besar kena bunuh? Ada? Ada? Ada. Boleh faham? Jadi maharnya tak mestinya duit. Tak mestinya barang. Tak mestinya 8 dulang. 7 tak boleh. Kena cukup 8. Kan semua tu menyusahkan. Betul tak? Sebab tu berlaku maksiat dalam, bukan di luar. Dalam rumah pun berlaku maksiat. Sebab urusan perkahwinan disulitkan. Betul tak? Semuanya punca apa? Takut rezeki. Berapa ramai yang kahwin, mak bapak kita dulu kan. Mak bapak kita, atuk kita. Tak ada kerja tetap. Kerja apa? Noreh getah, bendang. Tak ada gaji tetap. KWSP pun tak ada. Simpanan tabung haji pun tak ada. Tapi anak 10, sihat walafiat. Kita salah seorang anak mereka kan. Kita gaji besar KWSP lagi. Tapi bergaduh je. Anak bukan ramai pun. Boleh tak? Itu fahaman orang yang beriman. Rezeki letak nombor 1. Jangan buat maksiat. Rezeki Allah jamin. Jangan terbalik. Buat maksiat tak apa. Yang penting habis belajar, dah ada kerja, baru masuk meminah. Seolah kita ni pentingkan dunia. Kita tak takut pada azab Allah. Okey? Boleh ke? Hadisnya apa ni? Ini last. Daripada Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda. Nabi nak sangat sahabat-sahabat, khususnya orang muda kahwin. Sebab apa? Takut buat maksiat. Man istata'a minkum al-ba'ah. Siapa yang mampu di kalangan kamu, al-ba'ah ni az-ziwaj. Siapa di kalangan kamu mampu berkahwin, falyatazawwaj. Silakan kahwin. Jangan tangguh. Jangan fikir pasal rezeki. Allah dah jamin. Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa? Sebab kahwin menjadikan kita lebih tunduk pandangan mata. Yalah, kita bila ada isteri, kita tengok benda yang halal. Bila tak ada isteri, mata kita akan tengok benda yang tengok. Nabi fokus pada apa? Jaga pandangan, jaga hati kamu daripada kotor. Wa ahsan lil farj. Dan kahwin itu lebih menjaga kemaluan ataupun syahwat. Wa man lam yastati'. Siapa yang tak mampu kahwin, maka fa'alaihi bisam puasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija'un. Puasa tu boleh menahan nafsu daripada buat benda yang haram. Okey? Boleh ha? Cukup. Ada soalan? InsyaAllah pagi besok ada kelas secara online pukul 10. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم